Assalamualaikum sahabat-sahabat. Saya sedang menyediakan apa? Hari ini saya menyediakan makanan yang hanya ada di negeri Johor saja. Nak tahu apa? Tunggu saya sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, bersama saya Ibu Haryati dari Raudah Kitchen. InsyaAllah hari ini bersama saya lagi Ibu Haryati dari Raudah Kitchen. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa saja dalam barakah Allah dan sentiasa berada dalam cinta Allah ya wadud. Sesungguhnya layaklah kita memuji Allah ya Hamid ya Majid, kerana Allah ini tanpa henti-henti menyediakan kita rezeki yang sentiasa saja diperlukan oleh kita. Itulah dia kasih sayang Allah ya Rahman ya Rahim. Allah tidak pernah memberi tunggu kita meminta. Tanpa kita minta, Allah sediakan. Tanpa kita menyuruh, Allah menyediakan. Jadi hari ini tanpa buang masa, kita belajar hari ini resepi baru iaitu sayur lodeh. Dan sayur lodeh ini hanya ada di negeri Johor. Dan sayur lodeh ini akan dimakan bersama-sama dengan nasi empit yang dipanggil lontong. Hanya negeri Johor sahaja yang menyediakan sayur lodeh ini. Jadi tanpa membuang masa, kita terus saja kepada bahan-bahan yang disediakan oleh Allah ya Razak untuk kita nikmati bersama hari ini. Pertama sekali, kita perlu ada bahan asasnya, iaitu kacang panjang, carrot, kobis, dan di negeri Johor, kita menggunakan sengkuang untuk dimasukkan dalam sayur lodeh ini. Bahan-bahan ini perlulah dihiris halus seperti di sini. Saya dah sediakan, kita potong, kita hiris halus-halus seluruhnya. Kita hiris juga seperti ini, sengkuang dicampurkan. Dijamikan oleh Allah ya jami, insyaAllah. Kemudian kita perlu ada tahu kering yang telah direndam dan suun yang telah direndam. Kita ada udang sedikit untuk menjadikan sebagai perencahnya. Kita juga memerlukan tahu yang telah digoreng, dipotong dadu, dan juga tempe yang dipotong dadu yang telah digoreng. Kita perlukan bawang merah, bawang putih dan juga sedikit lada sebagai bahan penyedap rasa. Kita perlukan santan untuk bahan masakan lodeh kita hari ini. Garam dan juga bahan perisa secukupnya, dan boleh ditambahkan sedikit gula untuk menaikkan kemanisan sayur-sayur ini, dan ditambah juga dengan sedikit air untuk kita ini mencairkan sedikit sayur kita kerana kita menggunakan santan pekat, insya-Allah. Tanpa buang masa, kita teruskan menu kita hari ini. Kita dah masukkan terus tadi bahan-bahan yang telah kita cincang tadi, kita hiris tadi, hiris halus. Kemudian kita masukkan terus saja dengan bawang yang telah dihiris dan juga lada. Kita masukkan dahulu sedikit air untuk sayur kita ini menjadi empuk, separuh masak. Barulah kita masukkan santan supaya santan ini dia tidak akan menjadi pecah minyak. Untuk mengetahui sukatannya, masukkan air sama paras dengan sayur supaya sayur ini dapat masak dengan kadar yang baik. Jangan dimasukkan dahulu udang dan yang lain-lain. Oh ya, ya afu, ya syakur. Saya minta maaf pada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Jadi di sini saya terlupa satu bahan. Mungkin orang Johor telah komen saya, minta maaf ya. Itulah dia. Bila kita buat satu kesilapan dengan masyarakat, perbanyakkan minta ya afu ya syakur. Ya Allah, masukkan daya kemaafan kepada sahabat kami agar mereka sudi memaafkan kami. Apa yang saya terlupa sahabat-sahabat?
Itulah dia sedikit rempah kunyit. Kita perlukan sedikit kunyit serbuk untuk menaikkan warna dia kepada kekuning hijauan. InsyaAllah nanti kita akan tambah kunyit untuk naikkan warnanya lebih cantik supaya kita dapat menyerikan lagi masakan kita. Sementara itu kita tunggu dahulu sayur kita ini dididihkan oleh Allah ya Razak ya Mukit, insyaAllah. Okay, insyaAllah kita punya sayur pun dah mula masak. Okay. Sayur kita dah mula separuh empuk. Kita tak nak terlalu empuk ya, sebab kita belum masukkan santan. Jadi sekarang ni kita masukkan udang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga masukkan sekali tahu kering dan suun. Kita sebatikan seketika. Jangan lupa, laisa laha min dunillahi kashifa. Laisa laha min dunillahi kashifa. Jadi kita masukkan juga sekali santan pekat kita. Alhamdulillah, hari ini santan kita disponsor oleh Mak Midah. Kedai Mak Midah yang berpusat di Pasar Peladang Skudai, Johor Bahru. Saya sangat suka menggunakan Mak Midah punya santan sebab dia tidak ada campur bahan-bahan yang lain ya. Ada orang yang dalam santannya campur susu dan sebagainya. Tetapi santan kedai Mak Midah ni dia fresh, segar. Terima kasih kepada Mak Midah Santan kerana sponsor kita hari ini santannya. Kita masukkan juga kunyit serbuk secukupnya untuk kita nampakkan warnanya. Kekuning-kuningan, kehijau-hijauan. Lihat, dicantikkan oleh Allah ya Badek. Apabila kunyit dicampurkan pada santan, dia akan menghasilkan satu warna kekuning-kuningan dan kehijau-hijauan. Kita masukkan sekali garam secukup rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Mukit, ya Mukit, ya Muksit. Ya Mukit, ya Muksit. Dan kita masuk sedikit bahan perisa. Di sini saya menggunakan sedikit gula untuk menjadikan bangkitkan rasa sayur tu lagi. Sedikit saja, lebih kurang dalam seperti ini, insyaAllah. Setelah itu, kita masukkan tahu dan tempeh yang telah digoreng. Bismillah. Subhanallah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jami. Allahumma ya Muqsid. Allah memberi keseimbangan. Allahumma ya Musawir, kreatifnya Allah. Subhanallah. Setelah kita masukkan santan ni tadi, kita tak perlu menunggu terlalu lama sebab kita tak nak santan ni pekat. Tak nak santan ni dah sedia pekat, tak nak dia pecah minyak. Sekadar kita menuduh dia mendidih seketika supaya santan ini tidak cepat basi. Apabila kita dah letakkan santan, kita perlu minta dengan Allah agar Allah ya Kudus, yang maha sempurna, sempurnakan menu masakan kita hari ini. Dan Allah ya Muqsid, seimbangkan rasanya. Seterusnya kita mohon dengan Allah, Allah ya Bar, ya Karim, memberi kebaikan kepada kita untuk terus memasak di dapur untuk ahli keluarga kita. Kerana apabila kita tidak diberi daya kebaikan, maka kita tidak mampu berbuat baik walaupun satu perkara yang kecil sekalipun. Jadi jangan pernah lupa
Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jami, Ya Baqi, Ya Kudus. Ya Allah, seperti mana Engkau menyatukan semua sayur-sayuran ini yang melihatkan kecantikan dan keindahan, maka satukan hatiku, suamiku, anak-anakku dan ummah seluruh alam agar kami sentiasa menyayangimu. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita punya lodeh pun dah siap nampaknya. Kita dah boleh tutup api insyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dia sayur lodeh kita yang telah kita sediakan tadi, dan ia boleh dimakan dengan nasi empit. Dan saya tunjukkan sekali sebelum saya terangkan, saya tunjukkan sekali apabila kita letakkan lodeh, bagaimana nak makan sayur lodeh ini dengan nasi empit, insyaAllah. Okay, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, inilah dia sayur lodeh, yang ini pula adalah lontong Johor yang dimasukkan sayur lodeh ke dalam nasi empit. InsyaAllah kita cuba rasa bagaimana hasil yang diberikan oleh Allah yang Nafi' ya Razak kepada kita setelah kita berzikir menyebut-nyebut nama Allah ketika kita sedang memasak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah, sedap sangat, terlalu sedap. Dapnya. Jadi inilah dia kehebatan Allah, ya Bar ya Karim, bila mana kita ini menyediakan sambil berzikir dan menyebut-nyebut nama Allah. Dan saya tidak pernah curiga sama sekali bila mana saya memasak sambil menyebut-nyebut nama Allah. Jadi di sini sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat boleh juga menyediakan nasi empit ini tadi, diletakkan dengan sedikit sambal di atasnya. Terpulang pada sahabat-sahabat, kalau inginkan rasa pedas boleh letak lebih. Dan sahabat-sahabat boleh tambahkan pada lontong ini dengan telur yang telah direbus. Dalam satu menu, sahabat-sahabat boleh jadikan berbagai-bagai cara untuk memakannya. Boleh makan terus dengan nasi, boleh makan dengan nasi empit, dan boleh makan dengan apa sahaja yang sahabat suka mengikut cita rasa sahabat-sahabat sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan terus bersama dengan menu-menu kita akan datang. Dan jangan lupa like, subscribe dan share kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan bila mana sahabat-sahabat share dan kemudian sahabat-sahabat komen di bawah, maka datanglah hidayah Allah, dan itu menjadi sinar-sinar hidayah Allah kepada sahabat-sahabat. Kerana sesungguhnya di Raudhah Kitchen bukan saja menyediakan menu-menu istimewa, tetapi berzikir dan juga sentiasa mengenalkan nama-nama Allah ketika kita berada di dapur. Dalam masa yang sama, Raudhah Kitchen juga menyediakan masakan-masakan ini untuk kita agihkan kepada gelandangan, kepada fakir miskin, asnaf, ibu tunggal dan sebagainya. Jadi, bila mana sahabat-sahabat semua like, subscribe dan juga share, telah menyumbang kepada program-program kebajikan yang berada bersama dengan Raudhah Kitchen ini. Jangan pernah sesekali curiga, berprasangka, kerana itu adalah sifat-sifat iblis yang membawa kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT kerana tidak pernah jemu bersama saya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mak Midah Santan yang telah sponsor santan segar hari ini, yang menjadikan rasa lodeh ini lebih sedap dan lebih enak. Kemudian pakaian saya juga disponsor oleh Mak Midah Santan. Alhamdulillah, subhanallah, baiknya kasih sayang Allah. Apabila kita nak menyebarkan hidayah Allah, sudah pasti Allah datangkan sahabat-sahabat kerana lillahi ta'ala. Dan saya sentiasa bersyukur kepada Allah ya Syakur, ya Baqi ya Kudus, kerana mengekalkan E-Skill Production bersama saya sejak dahulu lagi dalam menyebarkan sinar hidayah Allah ini. Jangan pernah sahabat-sahabat terlupa
ingatlah Allah dalam ketika kita duduk, berdiri dan berbaring, insya-Allah. Selamat bertemu lagi bersama saya, Ibu Haryati dari Rawdah Kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.